Pan. Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali bersama saya Cikgu Rifa. Sambil bawa kereta ini, sambil nak jalan-jalan. Sementara tu cikgu nak ajar bagaimana nak menjawab soalan latihan carta palang. Okey, jom kita tengok macam mana nak menjawabnya. Okey, cikgu nak memandu dulu. Okey, bye. Okey, jom kita tengok contoh soalan yang pertama. Okey, ini contoh soalan carta palang menegak ataupun mencancang. Okey, arahan dia berpandukan carta palang, lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey, ada gambar palangnya berkenaan haiwan iaitu arnab, rusa, angsa dan itik. Okey, ni ada bilangan di paksi Y dia ni adalah untuk bilangan dan paksi X nya haiwan dan tajuknya kat sini adalah Pusat Ternakan Seripidi. Okey, kita jawab soalan yang A iaitu ada berapa ekor rusa diternak. Okey, ni tempat kosong, disuruh kira carikan berapa ekor rusa diternak. Okey, kita pergi dekat rusa. Ini rusa. Okey, lepas tu kita naik atas, pergi kiri, tengok dekat bilangannya. Bilangannya adalah 60. So, kita tulis 60. Okey, tulis 60. Okey, settle soalan A. Okey, B pula. Kita baca soalan B. B dia kata ada 90 ekor diternak. Apa nya tu? Maksudnya dia dah bagi 90 ekor. Kita tengok dekat bilangannya. Okey, dekat paksi Y lah. Kita tengok yang menegak ni bilangan 90 ekor. Cari nombor 90. Tak ada. Maksudnya dia duduk di antara 80 dan 100. Maksudnya di sini adalah untuk 90. So, kita tulis apakah haiwan yang berada di situ. Nilai 90 iaitu itik. So, tulis itik. Okey, soalan C. Haiwan paling banyak diternak ialah, maksudnya yang paling tinggi sekali carta palangnya adalah dimenangi oleh angsa itu. Tinggi sekali kat sini, iaitu 100. Tapi jangan tulis 100 sebab soalan tak tanya berapa bilangan yang paling tinggi. Dia tanya haiwan apakah? Ni haiwan yang paling banyak haiwan. So, tulis namanya angsa. So, tulis angsa. Okey, jom kita tengok soalan D. Apakah soalan D? Jumlah haiwan yang diternak ialah, okey, dia nak jumlah. Jumlah tu operasi tambah. So, kita tambah semua haiwan itu. Okey, kita tengok arnab. Arnab ada 80. Okey, rusa ada 60. Kita tambah dulu sikit-sikit. So, dapat 140. Lepas tu 140 kita tambah lagi angsa. Angsa ada 100. So, dah jadi 240. Lagi itik. Itik berapa tadi? Itik adalah 90. Tambahkan dengan 90. So, tambah 90 kat sini. So, dapat jawapan sifar 13. 1 di atas. So, dapat 330. So, tulis 330. Okey, soalan E. Beza bilangan antara apa dengan apa. Okey, ni yang diternak ialah 40 ekor. Adakah arnab dan rusa bezanya 40? Okey, beza adalah operasi
tolak. So kita try cari beza antara Arnab dan Rusa. Kita cari Arnab dengan Rusa. Okey, kita ambil Arnab ada 80, tolak Rusa 60. So jawapan dia 20. So bukan. Kita cari lagi antara angsa dengan Rusa. Okey, kita ambil angsa dan Rusa. Okey, kita padam jap sini. Okey, angsa dan Rusa. Angsa berapa? Angsa adalah 100. So kita ambil tadi angsa tolak Rusa. Okey, kita try jawapan antara angsa dan Rusa. Dapat tak 40 ekor? So angsa adalah 100 ekor, tolak Rusa adalah 60. So ini pinjam, sini 10 dan dapatlah 4. Ya, betul, 40 ekor. So jawapan dia sini awak tulislah angsa. Okey, tulis kat situ angsa. Sini angsa dan sini Rusa. Okey. Siap contoh yang pertama, bagaimana nak menjawab soalan berpandu carta palang yang menegak ataupun carta palang mencancang. Okey, kita pergi kalau soalan yang bentuknya carta palang mengufuk ataupun melintang. Jom. Okey, dah tengok soalan yang pertama. Jom kita tengok contoh soalan yang kedua berkenaan dengan carta palang melintang ataupun carta palang mengufuk. Okey, jom kita tengok soalan seterusnya. Okey, ni contoh soalan yang berbentuk carta palang mengufuk, iaitu carta palang melintang. Okey. Arahan soalan ini adalah jawab soalan berpandukan carta palang di bawah. Okey, ini tajuk dia bilangan pembaca program Nilam bulan Mei. Untuk paksi X dia adalah bilangan pembaca buku. Okey, ini nilai dia berapa orang membaca buku. Dan ada kategorinya di paksi Y, iaitu kategori gangsa, perak, emas dan nilam. Okey, jom kita tengok soalan pertama. Berapakah bilangan pembaca buku kategori perak? Okey, kita tengok dekat graf ini perak. Okey, ini gangsa, kita tengok perak, ini perak. So tengok bilangan dia ke bawah, pergi ke sini. Perak berturun ke bawah, bacaannya adalah 60. Okey, ni 60. So kita tulislah jawapannya adalah 60. Okey. So kita tulis 60 orang untuk soalan yang pertama. Okey, kita pergi kepada soalan kedua. Kira jumlah pembaca program Nilam itu. Jumlah program Nilam. Jumlah adalah untuk operasi tambah. Okey, kat sini kita guna operasi tambah program Nilam itu. Okey, jangan confuse kat sini sebab perkataan yang diberikan adalah program Nilam. Kat sini ada nama program Nilam, kat sini pun ada Nilam. Jangan confuse kat sini, pergi ambil Nilam saja. Dia nak semua sekali kategorinya. So kita tambahkan. Okey, memula kita tambah kategori Nilam. Nilam adalah, ini adalah berapa Nilam. Okey, Nilam duduk di antara 60 hingga 80. Di tengah-tengah ini adalah nombor 70. So Nilam, untuk Nilam 70. Okey, kita tambah lagi emas. Emas pula duduk di tengah-tengah ni juga antara 40 60. So tengah-tengah adalah 50. So tambahkan dia sifar 12, 120. Naik kat sini 120.
Lepas tu kita dah tambah emas, kita tambah perak. Perak ada 60. So tambah perak 60. So dapatlah 180. Okey. 180. Kita tambah lagi yang last, itu kategori gangsa, iaitu sebanyak 80. So tulislah 80. 16, satu di atas. So jadi 2. So jawapannya adalah 260 orang. Okey. Okey, kita pergi soalan ketiga, iaitu hitung bilangan antara pembaca kategori nilam dengan gangsa. Okey, nilam dan gangsa. Kita tengok nilam tadi, kita dah tahu nilam ada 70. Gangsa ada 80. Okey. Kat sini disebut nilam dulu, gangsa dulu. Okey, yang mana betul tulisnya? 70 tolak 80 ataupun 80 tolak 70. Yang mana satu betul? Yang pertama ini ke yang kedua ini? Okey, so jawapannya yang kedua ini baru betul, nak menolaknya. Kat sekolah rendah kita belajar besar tolak yang kecil. Nanti kat sekolah menengah baru boleh tolak kecil, kecil tolak yang besar. Okey. So kita kena tolak 80 tolak dengan 70. So bezanya adalah 10. Saya tak buat bentuk lazim kat sini sebab senang sahaja. So jawapan dia 10 orang sahaja bezanya. Okey. Okey, nombor 4. Sebanyak 30% daripada jumlah pembaca ialah murid tahun 4. Berapakah bilangannya? Okey. Soalan ni beri 30%. Okey, ini soalan yang kebat sikit sahaja. Okey, kita ambil dia kata 30% ini. Lepas tu daripada ini, biasa dah ajar dulu tajuk ni. Daripada kita tukarkan kepada simbol darab. Jumlah pembaca. Okey, jumlah pembaca. Sekarang ni kita tahu jumlah pembaca, dah tahu kan? Pembaca yang kita kira tadi ada di nombor 2. So macam mana nak kira? Kiranya senang saja. 30 per 100 darab dengan jumlah pembaca yang kita kira tadi, iaitu 260. Di sini, di soalan nombor 2 kita dah tulis tadi, dah kira. So tulis kat sini 260. Okey, bila ada pecahan, melibatkan pecahan, kita boleh buat aksi potong memotong. Okey, kita cek atas bawah dulu. Atas 30, bawah 100. Okey, 30 ada satu je sifar. Kat bawah ada 2 sifar. So maksudnya boleh potong satu sahaja di atas dan satu di bawah. Belakang yang kita potong dulu ya. So kita potong. So sekarang tinggallah 3 di atas, 10 di bawah. Okey, jom kita tengok pula yang sengit dengan serong ni kan. Yang serong atas ni ke serong bawah ni boleh juga dipotong kalau ada yang boleh dipotong. Okey, tengok kat sini bawah dia ada 10. Yang kat atas kat sini ada 1 sifar. Ini pun ada 1 sifar. Maksudnya boleh potong. Potong sekali kat sini. Potong lagi di sini. Tu pasangannya. Okey, sekarang bawah dia 1 kita biarkan, maksudnya kita dah boleh darab di atas. 26 darab 3. Okey, 26 darab 3, 6 darab 3, 18. 1 di atas. 1 ni biarkan dulu sebab dia tumpang je. So kita darab ni dulu. 2 darab 3, 6. 6 tambah 1, 7. Okey, so jawapan yang akan awak dapat adalah 78 per 1 sebab ada lagi 1 kat bawah ni. Dan kita boleh tulis sebab dia per 1. Asalkan dia per 1, awak boleh tulis ialah 78 orang. Okey. So, siap soalan nombor 4.
Okey, ni soalan nombor 4 dah dapat, soalan nombor 3 pun dah dapat, soalan 2 pun dah dapat dan soalan 10 pun dah dapat. Okey. Okey, itu sahaja pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat pada semua dan semoga faham apa yang dah diterangkan. Okey, kita berjumpa lagi di next video nanti. Dan jangan lupa like, share dan subscribe channel Cikgu Rifah. Okey, terima kasih. Bye-bye.